Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Alright. Hari ni mari kita belajar bab 8 garis dan sudut. Okey. Kamu tahu tak apa itu garis dan sudut? Okey, garis ialah macam ni lah. Okey, bila kita ada garisan. Alright. Jadi kamu boleh ada garisan yang lurus, garisan yang bengkang-bengkok. Okey, hari ni mari kita fokus pada garisan yang lurus. Apabila kamu ada satu titik, alright, dan kemudian ada dua garis. Okey, ingat ada dua garis bertemu pada titik yang sama. Okey. Satu kat sini, satu dekat sini. So dekat sini ada titik yang tadi kan. Alright, bila ada dua garis bertemu pada titik yang sama, kita akan membentuk satu bucu di antara dua garis tadi. So ini mungkin garis, okey, contoh ini garis PQ. Ini garis PS. So garis PQ dengan PS bertemu di satu titik. Dan di antara mereka itu akan terbentuklah satu sudut. Okey, ini kita panggil sudut. Alright. Dan di sini pula titik ini kita kenali dia sebagai bucu. Jadi bila kamu ada bucu, sebenarnya kamu akan ada sudut. Sebab apa? Sebab ada dua garis yang terbentuk pada titik yang sama. Okey, jadi sudut ni kita boleh bagi nama dia sebagai sudut ialah ukuran. Dia ni adalah sejenis ukuran antara dua garisan yang berkongsi, mereka kongsi bucu yang sama. Okey, nampak mereka berkongsi bucu yang sama. Okey, sekarang mari kita tengok. Dekat sini ada tak bucu? Ada dekat sini. Jadi ini adalah garis yang pertama, ini adalah garis yang kedua. Jadi di antara sini sebenarnya akan ada sudut. Okey, tengok dekat sini. Sini ada tak titik? Ada. Sini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Jadi di antara sini ada sudut. Okey, tengok ni huruf M. Dekat sini ada dua garisan. Dekat sini dia punya bucu. Jadi di sini ada sudut. Di sini ada sudut. Sudut. Di sini sudut. Okey, jadi banyak sebenarnya kamu boleh temui sudut. Okey, kita tengok bentuk-bentuk ni. Kat sini ada sudut, kat sini ada sudut, kat sini ada sudut. Banyaklah sudut. Right? Dekat luar pun ada sudut. Ni sudut. Sebab bila ada dua garisan bertemu pada titik yang sama, kamu akan ada sudut. Okey, jadi dekat sini kita ada berapa sudut? Okey, kita tengok. Kita kira dulu ada berapa bucu. 1, 2, 3. Jadi bila ada 3 bucu, sebenarnya kita akan ada 3 sudut lah. Nampak? Sudut yang pertama, sudut yang kedua, sudut yang ketiga. Kat sini ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4. Jadi kat sini sebenarnya ada bucu. Okey. Okey. Jadi sebenarnya jumlah bucu, right, dia sama dengan jumlah sudut. Jadi kalau kamu ada 5 bucu dalam satu bentuk, kamu juga akan ada 5 sudut yang sama dalam satu bentuk. Okey. Jadi sekarang ni mari kita tengok. Contoh yang paling mudah untuk kita jumpa sudut ialah bila kita ada jam. Alright. Jam ni sebenarnya bila cikgu putarkan, okey, nampak tak? Ada dua garisan. Jadi di antara sini sebenarnya akan ada sudut. Kalau cikgu pergi lagi, sudut dia semakin membesar. Okey, sudut dia semakin membesar. Nampak tak? Daripada tadi awal kat sini, dia sebenarnya akan membesar. Jadi sepanjang sini ialah kamu punya sudut. Sebab dua garisan ni dia bertemu pada bucu yang sama. Ini ialah dia punya bucu. Okey, boleh? Alright. So sekarang ni cikgu harap kamu dah faham apa itu bucu, apa itu sudut. Okey, sekarang ni mari kita namakan sudut. Bagaimana kita nak menamakan dia? Ada orang kita boleh bagi dia nama Abu, kita boleh bagi nama apa-apalah, Ali, Chong, Mutu. Tapi sekarang ni untuk garisan, macam mana kita nak namakan dia? Okey. Jadi sekarang ni bila kamu ada garisan, contohnya garisan ni. Okey, dekat hujung dua ni kamu bagilah nama dia A, B. Jadi ini kita kenali dia sebagai garisan ataupun kita boleh panggil sebagai tembereng. Tembereng ni samalah maksud dia. Kalau in English we call it as line segment. Okey. So dia ni adalah sejenis garisan. Okey, kita panggil tembereng. Tembereng A, B. Okey, contoh kamu ada lagi satu garisan PQ. Right? So ini adalah garis tembereng PQ. Okey, bila dua garisan ni ada panjang yang sama, contohnya 3 cm, 3 cm. So kita katakan dua garisan ni, dia ni tak sama. Ini garisan AB, ini garisan PQ. Tapi sebab saiz dia sama, panjang dia sama, kita katakan tembereng AB kongruent. Perkataan yang cikgu guna ialah kongruent dengan tembereng PQ. Apa itu kongruent? Kongruent ni sama maksud dengan dia ni ada sama saiz dan sama bentuk. Okey? Right, contoh. Jadi kamu dah tahulah kalau dua garisan kalau ada saiz yang sama, kita kata dia kongruent. Okey, sekarang ni kalau sudut. Contoh, kita ada sudut ni Okey, tadi cikgu kata macam mana nak namakan sudut. Kamu dah tahu garisan macam mana nak namakan garisan. Sekarang ni macam mana nak namakan sudut. Jadi sini kita ada dua garisan. Okey, contoh garisan ni PQ, garisan ni QS. Jadi QS gabung dengan PQ pada titik yang sama atau pada bucu yang sama. Jadi dekat sini sebenarnya kamu akan ada satu sudut. Okey, sudut. Sudut akan terbentuklah bila ada dua garisan. Okey, jadi sekarang ni yang ni kita boleh namakan dia ada 3 nama. Okey, kamu boleh tulis macam ni. Ni bentuk ni maksud dia sudut. Sudut PQS.
Q ni perlu ada di tengah. Q ni merujuk pada titik tu. P, Q, S. Atau kalau kamu tak nak, kamu boleh namakan dia sebagai S, Q, P. Sama. Okay. Dia sama dengan S, Q, P. Right? Okay, contoh kalau sudut ni jumlah dia ialah 45 darjah. So, sudut PQS, PQS ataupun SQP sama dengan 45 darjah. Okay? Ataupun kita boleh tulis macam ni juga. Kita boleh tulis PQS dengan ada tanda dekat atas Q. So, maksudnya Q ni sebagai titik tengah ataupun dia punya bucu. Okay? Sama dengan SQP. Kat sini sama dengan 45. Atau kalau kamu malas sangat nak tulis panjang-panjang, kamu boleh tulis macam ni. Sudut Q. Sudut Q ni maksud dia Q lah. Okay, Q ni sama dengan ataupun dia sama dengan 45. Okay, boleh. Itu cara untuk kita namakan dia. Okay, kalau contoh lagi satu. Contoh ABC. Jadi macam mana nak namakan sudut dia? Contohnya ini sudut dia 50 darjah. Okay, 50 darjah. So, kita boleh namakan dia angle ABC. Right? ABC ataupun CBA. Okay, CBA. Sama dengan berapa? 50 darjah. Kita boleh namakan dia macam tu. Okay, boleh? So, cikgu harap kamu dah tahu macam mana untuk namakan sudut. Okay, sekarang ni mari kita pergi kepada jenis-jenis sudut. Okay, so kamu tahu sudut kan? Sudut ni terbentuk bila kita ada dua garisan. Betul? Contoh kalau kita ada garisan ni dengan garisan ni. Okay, jadi dekat sini akan ada sudut. Kalau contoh kamu ada huruf B, dekat sini ada sudut. Contoh kalau macam ni. Okay, cikgu tak nak macam ni. Contoh macam ni. Okay, besar sikit sudut dia. Okay, ini pun sudut. Contoh lagi kalau okay. Ini pun ialah sudut. Semua ini ialah sudut. Right. So, kita nak ukur sudut ni macam mana, cikgu? Okay, macam ni. Ini nama dia protractor. Kita gunakan ni untuk mengukur sudut. Okay, saiz sudut kita. Kalau kita tak ada ni, kita memang tak tahu berapa sudut ni. Macam mana nak kira? Kita tak boleh guna pembaris. So, kita kena guna protractor. Nama dia ialah protractor ataupun jangka sudut. Okay, so apa yang kamu perlu buat? Kamu tengok dekat sini dia sebenarnya ada macam T. Okay, macam T. So dekat sini tengah-tengah ni ialah di mana kamu akan letakkan kamu punya bucu. Okay, kamu tengok bucu, lepas tu kamu letakkan yang center ni dekat bucu tu. Okay, so sekarang ni dalam protractor ni dia ada dua bacaan. Satu ialah mula daripada kosong, satu ialah bacaan dalam. Dia mula daripada kanan ke kiri. Bacaan dalam mula pada kanan ke kiri. Bacaan luar pula dia mula daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan, luar. Kalau dalam, kanan ke kiri. Jadi sekarang ni, kamu tengok garisan kamu nak ukur daripada sini ke sana kan. So, kamu akan baca mana? Kamu akan baca yang dalam punya. Sebab kamu akan ukur. Jadi, letak T tu dekat bucu. Letak betul-betul. Okay. Pastikan garisan ni selari ataupun sama dengan kamu punya kosong. Okay, nampak kosong. Kosong, 10, 20, 30. Dekat sini garisan cikgu. Jadi dekat sini kamu tengoklah bacaan dia berapa. So, kalau 10, 30, so dia di antara 30 dengan 40. So, cikgu rasa dekat sini ialah 35. So, sudut ni ialah 35. So, contoh kalau macam ni. Okey, macam ni. Kamu letak dekat sini. Okey, sekarang ni garisan dia kita mula daripada kiri. So, kalau kiri kamu guna bacaan luar. Okey. So, daripada kosong kamu bacalah 10. Okey, sampai ke mana? So, kita nak sampai garisan ni kan. So, garisan ni dia dekat lebih kurang dekat 140. So, yang ni sudut dia adalah 140 darjah. Yang ni tadi kita dah ukur lebih kurang dalam 35 darjah. Okey, boleh. So, itu antara cara lah macam-macam kamu nak ukur sudut. Okey. So, setakat ini dulu. So, kita akan jumpa pada video yang akan datang untuk kita tengok jenis-jenis sudut. Okey, boleh? So, kita akan jumpa lagi kamu pada video yang akan datang. Okey, bye-bye.